Subhanahu wa ta'ala daripada surah Ar-Rum, surah yang ke-30 ayat 21. Kalau tidak siap saya betulkan kalau saya silap. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Kata Allah SWT dalam ayat ini, di antara tanda kebesaran Allah ialah Allah SWT menjadikan kita ini berpasangan. Ya, semuanya berpasangan. Cuma dewan ni sengit sebelah. Ya. Kerana lelakinya 1/3, perempuannya 2/3. Tapi standard lah. Anda perlu tahu di akhir zaman, lelaki yang sanggup datang dengan ceramah cinta adalah lelaki-lelaki hebat. Spesies ganjil. So bagi tabik sikit kat diorang kan. Kalau perempuan datang ceramah ni biasalah kan, tak ada apa lah kan. Tapi kalau lelaki datang ni spesies terancam ni, jagalah dia elok diorang ni, senang nak dapat ya. Jadi Allah jadikan lelaki dan perempuan ni berpasangan. Apakah tujuan ni? Allah sebut dalam ayat ini ada 3 jenis kasih sayang. Tengok cinta tadi kasih sayang. Yang pertamanya ialah litaskunu ilaiha. Daripada ayat itu datang satu perkataan, iaitu sakinah. Allah jadikan lelaki dan perempuan itu berpasangan supaya daripadanya mereka mendapat sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikan di antara mereka berdua itu pula cinta kategori yang kedua, iaitu mawaddah. Tadi sakinah, kedua mawaddah, dan yang ketiganya rahmah. Jadi ada 3, sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah, mawaddah, rahmah, tiga-tiga duduk dalam kategori yang konteks ayat ini merujuk kepada cinta yang wujud dalam ikatan perkahwinan. Jadi kalau orang tanya, Ustaz, macam mana pula, tak boleh ke bercinta sebelum kahwin? Bukan tak boleh, tapi susah. Susah nak menjelaskannya kerana tak ada panduan. Macam mana panduan nak bercinta sebelum kahwin? Tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak ada sahabat-sahabat Nabi. Saya tak jumpa lagi hadis sahabat naik unta, boyfriend girlfriend naik unta pergi pasar, naik wayang apa kan, supaya boleh saya tarik keluar hukum daripada dia. Memang tak ada. Jadi tak terlintas di generasi Islam yang awal adanya the so called cinta sebelum kahwin. Jadi kalau siapa yang nak bercinta sebelum kahwin, atas apa-apa kaedah sekalipun, dia memilih cinta yang susah. Cinta yang susah adalah dikata cinta yang tidak ada panduan. Senang saja untuk ditipu oleh syaitan. Senang saja untuk kalah dengan nafsu. Senang saja untuk datang pelbagai musibah. Dan sangat-sangat senang untuk cinta itu tidak berakhir dengan perkahwinan, apatah lagi untuk berakhir dengan syurga Allah SWT. So, 3 cinta tadi dalam konteks kahwin. Yang pertamanya ialah sakinah. Apa dia sakinah? Sakinah ini datang daripada perkataan sakana, yang biasanya sakana ini bermaksud tenang dan berhenti. Ya? Contohnya sikin, pisau, digunakan untuk sembelih kambing. Kenapa? Sebab pisau itu memberhentikan kambing daripada buat gerak. Dia duduk situ, dia mati tu. Dan dia mati dengan aman, dengan tenang ya? Kerana pisau itu adalah cara paling pantas untuk memutuskan nyawa dia. Sakinah bermaksud ketenangan yang dapat apabila seorang lelaki dan seorang perempuan berhenti di satu stesen, namanya sebuah perkahwinan. Siapa yang bercantum lelaki dan perempuan itu dengan ikatan perkahwinan, terus dapat sakinah. Aku terima nikah. Nya tu risiko masing-masing. Di Johor tak sah. Ya, ramai orang Johor marah saya. Sebab saya baca buku ustaz lah, saya kena ulang kat nikah saya 2 kali tau. Saya sebut aku terima nikahnya, hati kata dia tak boleh. Tu saya tak tahu, saya orang Perak, sama dengan ustaz kan ya. Kan, maknanya bila kita ucap saja aku terima nikahnya, terus dapat rasa tenang. Ya. Kahwin. Terus update Facebook. Ya. Itulah, saya tak ada lah ya. Boleh lah. Sakinah ialah cinta ketenangan instan yang Allah berikan kepada pasangan yang berkahwin.
Tetapi sakinah yang best tu, sakinah yang dikejar-kejar itu, sakinah yang beriringan dengannya inai di jari, ya, kemudian dengan hantarannya, dengan majlis walimah dan sebagainya, sakinah itu boleh mati. Ya, melainkan ianya perlu diberikan makanan, perlu diberikan dengan keperluan-keperluan dia supaya dapat yang bahagian kedua, iaitu rahmah. Apakah dia mawaddah? Maafkan saya, untuk dapat mawaddah. Apakah dia mawaddah? Ulama tafsir memberikan pandangan yang dimaksudkan dengan mawaddah itu sebagai al-hubbuz zaid, cinta yang bertambah. Ya, cinta yang bertambah. Maknanya daripada sakinah kena proses tu berterusan supaya sakinah jadi mawaddah. Dan mawaddah versi 1.0 boleh naik jadi versi 2.0. 2.0 upgraded 3.0, 4.0, 5.0 sampai hujung. Macam mana nak upgrade? Caranya ialah kena bergaduh. Oh, ya. Bukan kena bergaduh, ya. Tetapi yang dikatakan cinta itu bertambah ialah kerana bila kita kahwin, jangan dirancang untuk bergaduh, ya. Itu berat. Tapi perbezaan pendapat, perbalahan tu perkara biasa. Jadi bila kita hadapi masalah cabaran dalam rumah tangga, kita selesaikan, cinta kita tu akan naik ke peringkat yang kedua, peringkat yang lebih matang. Itu nama dia mawaddah. Ada masalah, selesaikan lagi, matang. Ada masalah, selesaikan lagi, matang. Itu nama dia mawaddah. Jadi mawaddah tidak akan terhasil, cinta jenis ni tidak akan terhasil kalau lelaki ataupun perempuan terlupa makna sakinah yang awal, iaitu berhenti di stesen itu. Maknanya anda kena berhenti di sebuah perkahwinan. So jangan lari daripada masalah. Stesen, masalah dengan suami, masalah dengan isteri. Terutama kalau orang lelaki masalah dengan suami, dengan isteri, suami masalah dengan isteri, lari. Lari mana? Pada mama. Contohnya duduk jabat, balik lambat-lambat. Duduk malas lah balik, duduk jabat kan. Malas lah balik rumah bising kan. Lari pada masalah. Tak dapat dalam wadah. Yang dapat kat hujungnya buku saya yang ke-12. Aku ceraikan kau. Belum boleh lagi. Kalau jenis macam tu. Jadi maknanya ada masalah, kena berdepan, selesai. Dan kalau sekiranya masalah tu tak selesai juga, akhirnya datang lapisan yang ketiga, namanya ialah rahmah. Rahmah apa? Belas ihsan. Jadi maknanya kalau ada konflik, ada krisis, nak selesaikan, hatta kalau penyelesaiannya itu ke arah penceraian sekalipun, penceraian dilakukan dalam keadaan rahmah, ada rasa belas ihsan. Isteri tidak menyakiti suami, suami tidak menyakiti isteri. Jadi dalam Islam, kalau timbul persoalan, apakah yang dikatakan sebagai cinta? Mungkin pusingan yang pertama ni saya takrifkan dulu untuk panduan kita nak fikir-fikir, dan insyaAllah akan dilengkapkan lagi oleh Al-Fadhil Ustaz Halim lepas ni. Yang dimaksudkan dengan cinta itu adalah tenaga yang memberikan kekuatan kepada kita untuk buat sesuatu dalam keadaan kehidupan seharian kita. Dan apabila ia masuk dalam gelanggang perkahwinan, ia ditakrifkan oleh Al-Quran sebagai sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau ada yang nak pilih cinta yang tak masuk dalam tiga ni, macam mana pula cinta saya sebagai girlfriend dengan boyfriend saya? Ya? Tak jumpa perkataan dalam bahasa Arab untuk mentakrifkan cinta di luar perkahwinan, melainkan mungkin itu adalah la'ibun walahwun, ya? Permainan, kealpaan, nafsu, senda gurau. Jadi hendaklah kita berhati-hati. Saya tulis di Twitter saya 2-3 hari lepas, saya kata senario masyarakat kita menyambut Valentine pada hari ini, masyarakat kita, bukan masyarakat barat, adalah merupakan simptom-simptom kurang kasih sayang. Ya? Sehingga cinta yang murah dan cepat pun jadilah. Ya, maknanya kerana keadaan yang begitu. Jadi kena hati-hati, sebab masyarakat barat menyambut Valentine dengan cinta, ikut tarikh mereka. Kita menyambut Valentine dengan seks. Orang barat, walaupun Valentine salah pada akidah kita, mereka meraihkan Valentine, rumah tangga mereka mungkin boleh jadi cantik sikit. Tetapi kita yang sudo barat ni, ya, meraihkan Valentine dengan seks. Orang sana dapat bahagia, kita dapat neraka dunia dan neraka akhirat. Wal'iyadzubillah.
Jadi itu mungkin sedikit bahagian yang pertama. InsyaAllah kita cuba tengoklah depan-depan lagi apakah